A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya. Nak silentkan phone. Takut bunyi kejap lagi. Okay, seems to be good. Everything in order. Alright. Aisyah, jangan Aisyah, yang nak live ni. Nak iPad? Nak iPad? Sekejap. Hmm? Janganlah kacau, ada live malam ni. Saya nak tolong orang tanya soalan. Nanti ayah boleh jawab. Nah, tutup pintu. Ya, tapi tak boleh buka ni. Ha? Tu macam nak makan. Boleh? Ha. Bismillah. Macam bismillah. Tutup pintu saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? How's everybody doing? Is everybody doing okay? So malam ni kita bersiaran secara live. Malam ni tuan-tuan dan puan, kita live, kita nak try. Masa pukul 10, okey tak? Adakah semua berada dalam keadaan okey untuk kita live pukul 10? Sebelum ni kita buat live pukul 8.30, pukul 9, 9.30. Namun apa satu kajian yang kita buat ialah dah dekat pukul 10, dah dekat 9.45 tu makin ramai. Dia punya soalan tu makin meriah. Dia punya audience tu makin ramai selepas waktu tu. Itu yang jadi okeylah, tak apalah, sebincangan nanti mungkin orang semua dah selesai urusan keluarga, dah solat, dah makan sebagainya kan. So waktu ni waktu rehat, santai-santai dekat handphone kan, sambil-sambil tengok status dan sebagainya. So kemungkinan ini adalah waktu yang sesuai untuk kita live, dan pada tajuk kita pada malam ni lebih kepada soal jawab hartanah. Saya nak ambil peluang malam ni tuan-tuan, sambil-sambil saya buat kerja saya. So saya rehat sekejap, rehat dalam keadaan santai yang kita nak tengok kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan hartanah, so sama-sama kita bincangkan. Okey, saya tidaklah menjadi satu individu yang ultimately betul answer jawapan yang saya bakal berikan, tapi cumanya daripada sudut yang dia menjadi satu jawapan dari segi pengalaman, ilmu yang Allah pinjamkan dekat saya itu, insya-Allah sedikit sebanyak boleh membantu tuan-tuan sebagai panduan dalam urusan hartanah masing-masing. Okey? So alhamdulillah, so saya tengok ada beberapa yang dah hadir ni. Siapa yang dah hadir ni boleh komen sikit tuan-tuan untuk saya boleh raikan. Okey, bagi salam ke, selamat malam ke, dah makan ke belum ke? Tuan-tuan puan semua dah makan ke? Boleh dengar suara saya dengan baik ke? Kalau boleh dengar suara saya dengan baik, tuan-tuan puan sila tekan 1. Kadang-kadang risau juga, kita dah start live apa semua tu, rupanya technical kita ada problem. So pada mic saya ni nampak dah on, semua dah okey. So kalau boleh dengar suara saya dengan baik, tuan-tuan puan sila tekan 1, okey? Okey, Syacha. Okey, Syacha hadir. Oh, hadir. That's a nice way of saying things. Hadir. Okey, hadir. Ya. Yeah. Saya sebut nama angkat tangan Farid Dol. Saya. Waalaikumsalam Farid. Okey, Nurul Syuhada. Okey, nice. Thank you very much. Tuan Hasbillah, Masya-Allah. Nabil, kita punya legendary muallim Tuan Guru Hasbillah is joining us tonight. Ya, yeah. Apa khabar Tuan Hasbillah? Tuan Hasbillah Hushan. Alright, Tuan Hasbillah okey. So insya-Allah sama-sama kita raikan soalan-soalan berkenaan dengan hartanah, sedikit tentang kewangan, tentang loan, semuanya berkisarkan tentang transaksi hartanah lah. Sekiranya tuan-tuan puan ada kemusykilan yang saya boleh raikan, yang saya boleh bantu, insya-Allah sama-sama kita bincangkan pada malam ni Alright, kita ada Razikin, Ana Natahain, Nur Syahida, Khairul Hatana,
Nurul Syuhada. Okay, fantastic. Everybody seems to be okay. Everybody seems to be ready. Dan tuan-tuan, kita ambil peluang sebagai menyampaikan rantaian kebaikan. Jangan lupa untuk tekan button share. Kemungkinan orang lain pun daripada soalan yang kita bincangkan malam ni juga boleh belajar sesuatu. Tengok bila orang lain pun belajar sesuatu, kita pun dapat pahala daripada apa yang disampaikan melalui majlis ilmu tersebut. Alright. So, silakan Nabil, kita naikkan soalan. Apa yang kita ada selama ni yang kita kumpulkan. Dia banyak soalan kita dapat tau tuan-tuan puan. Saya lah personally dapat dekat FB page saya, dekat FB personal saya, malahan dekat TikTok, dekat Instagram. So kadang-kadang soalan tu lebih kurang sama. So dalam keadaan itu, so kita memilih untuk kita sekalikan semua soalan tu, kita jemput siapa yang tanya soalan tu kepada sesi live pada malam ni. Alright, so tim saya dah standby di sebalik tabir, Nabil, untuk naikkan soalan. Okay, soalan kita malam ni yang pertama adalah suri rumah boleh buat joint loan ke kalau tak ada income? Okey, ini adalah satu persoalan yang sensitif sebenarnya daripada mata bank. Apa tujuan kita buat joint loan? Kita fahamkan asasnya apabila seorang suami, kita ambil sebagai cerita seorang lelaki lah. Seorang suami bila dalam keadaan dia submit loan tersebut, ini kita ambil asasnya. Apa yang dimaksudkan sebagai joint loan? Apabila seorang suami dia pergi hantar dia punya loan application dia ada dia punya payslip dan sebagainya dokumen kan, dia hantar dekat bank untuk buat permohonan loan, permohonan pembiayaan untuk beli satu rumah. Tengok-tengok tak lepas. Bila bank kata, oh, awak punya komitmen tinggi lah, so menjadikan awak tak lepas rumah ni kan. Okay, fine. Suami ni balik, minta payslip isteri dia, minta dokumen isteri dia apa semua, digabungkan sekali, dia jadi satu gabungan kewangan Megazone. Dia gabung, so bila dia gabung tu, dia submit kat bank, bank pun tengok, oh, okay, fine. Nah, ini baru lepas. Because why? Gabungan joint loan tersebut. Alright. So bila joint loan tersebut menjadikan di dalam loan agreement akan ada dua-dua nama dan dalam SMP biasanya dikehendaki untuk letak dua nama juga. Nama suami, nama isteri, dan yang di SMP nama suami dan isteri. Itu kebiasaan arrangement yang berlaku. So dari segi loan agreement dua-dua bertanggungjawab, dari segi pemilikan hartanah tersebut dua-dua akan dapat pemilikan. At the end of the day pemilikannya akan jadi 1/2, 1/2. Okey, ini dalam keadaan joint loan yang jelas yang kemas. Dari segi joint loannya berdua, dari segi SMP pun berdua. Okey, bagaimana sekiranya suami isteri bergabung tenaga, bergabung kewangan untuk buat permohonan pinjaman, suami seorang sahaja yang buat SMP ataupun isteri sahaja seorang yang buat SMP. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Ini kita panggil apa? Kita panggil third party loan. Kekuatan loan tu pada dua orang, kekuatan pemilikan tu hanya seorang. Okey, ini biasa berlaku dalam keadaan dua-dua bekerja. Suami isteri tu bekerja, okey, dua-dua menyebabkan loan agreement tu boleh lepas, financing tu boleh lepas, so dekat dalam SMP letak satu nama sahaja. Ini kita panggil sebagai third party loan. Seorang isteri nak beli rumah, tengok-tengok tak lepas kan, so dipanggil suami dia, bang, pinjam bang abang punya payslip sekejap. Pinjam-pinjam lepas. Okey bang, yang rumah ni bagi kat saya lah bang. Bagi kat saya maksudnya apa? SMP, Sales and Purchase Agreement tu atas nama isterinya seorang. Jawapannya boleh. Ini dalam situasi yang dinamakan sebagai third party loan. Alright? So, bila dalam keadaan ni, okay, tuan-tuan, bila transaksi hartanah berlaku, dia akan ada menimbulkan dua agreement. Satu, agreement jual beli yang kita sebutkan sebagai Sales and Purchase Agreement. Dan satu lagi yang dinamakan sebagai loan agreement. Kerana apa kena ada loan agreement? Agreement pinjaman kita dengan bank. Pada mata bank, awak nak beli dengan siapa apa semua tu teruskan, tapi pinjaman ni mesti ada agreement. Sebab tu lawyer akan prepare dua jenis agreement. Yang pertama SMP, jual beli, dan yang kedua adalah loan agreement. Okay, so menjawab soalan ini, saya jadi kebimbangan. Dulu boleh tahu tuan-tuan, di satu peringkat saya sendiri buatlah. Saya, isteri saya tak bekerja. Seorang suri rumah. So saya join loan dengan dia. So dalam keadaan kapasiti saya seorang pun dah lepas dah. Saya seorang pun dah lepas dah. So dalam keadaan itu, dua-dua boleh masuk sebagai joint loan. Tapi pada mata bank, dia jadi something yang sebagai security tambahan. Instead of saya masuk seorang, masuk dengan isteri kan, loan tersebut kan. Jadi pada mata bank, bank boleh memegang gadaian atas dua orang. So dekat dalam SMP, so saya letak dua orang. Okay, dulu boleh. Cumanya recently ni, bank agak sensitif dalam keadaan joint loan apabila salah seorang tidak bekerja. Tapi kalau seorang tu dalam keadaan kapasiti kewangannya dah okey, dah lepas, loan tersebut dah lepas, dan insya-Allah tak ada masalah lah. Alright. So jawapannya boleh ke tidak? Jawapannya boleh, bergantung kepada bank yang kita mohon itu. Kalau bank tu okey, tak ada masalah, dan should be okey lah. Biasanya bank akan request untuk SMP pun dua-dua nama. Alright. Silakan Nabil, soalan yang kedua.
Sambil-sambil tuan-tuan, ini adalah soalan-soalan terkumpul yang dinaikkan dekat skrin kita ni adalah soalan-soalan terkumpul. So sambil-sambil itu kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanyakan dekat ruang komen, nanti manager saya Nabil akan highlightkan soalan tuan-tuan. Sama-sama kita bincangkanlah. Kalau ada perundi-perundi hartanah ataupun peguam ke sebagainya yang hadir pada malam ni nak sama-sama kongsikan pandangan, boleh aja, dan tak semestinya pandangan saya ultimately betul. Ada sahaja sudut pandang yang boleh kita bincangkan. Alright? Okey, apa beza MLTA? Okey, bukan beza. MLTA boleh tukar ke MRTT? Jawapannya boleh. Dia bukan tukar. Dia kena cancel MLTA because MLTA ni adalah conventional. Mortgage Levelling Term Assurance. Kalau Islamic dia ada T belakang dia, takaful. So dia bukan tukar. Dia itu kita kena cancelkan MLTA dan kita kena subscribe kepada MRTT. Alright. So nanti takaful yang bakal ambil kita punya pinjaman tu sebagai security untuk dia securekan kita punya pinjaman tu macam biasalah. Dia akan minta isi borang dan sebagainya. So kadang-kadang takaful tu akan minta buat medical check up. Bergantunglah. Bergantung kepada situasi individu ke individu yang lain. Kalau dah berumur, dia nak tengok kadar kesihatan dan sebagainya kan. So dekat situ dia boleh calculate apa yang dinamakan sebagai premium contribution tersebut. Okay. Baik, yang ni ada soalan daripada Tuan Razikin. So Tuan Razikin, kalau market value 200,000, kita bila? Kita bila kita bili ke bila ni? Market value 200,000, kita belilah ni kot kita beli 100,000, agak-agak berapa saya dapat kalau jual? Banyak ke kos yang saya kena tanggung? Adakah kiraan asas? Market value, okey, saya anggap tu belilah bila ni jadi beli Market value 200,000. Kita beli 100,000. That is very good. Itu dah 100,000 below market value. Agak-agak saya dapat kalau jual berapa? Okey, Razikin. Saya letakkan secara asas pembelajaran So tuan-tuan puan yang lain pun boleh belajar juga. Kalau dalam keadaan hartanah tersebut, market value-nya 200,000, dekat sini jangan terlalu excited. Kena ready. Siapa yang ada nota dan sebagainya tu ambil betul-betul ni. Ini saya panggil sebagai tips investment. Sekalipun market value 200,000, tuan-tuan puan kena hati-hati takut market value tu tak genuine. Apa maksud saya tak genuine? Iaitu dalam keadaan 200,000 transaction yang evident transaction menunjukkan betul 200,000, kebanyakan jual 200,000 kan. Kebimbangan ialah dalam situasi ini 200,000 itu tidak genuine. Tidak genuine kerana apa? Kemungkinan yang berlaku ialah dia punya SMP tu telah diletakkan pada kadar yang tinggi. Sedangkan waktu itu transaksi di kawasan tersebut tak sampai 200,000 pun. So apa Tuan Razikin kena hati-hati ialah make sure kita tengok asking price semasa. Market value mungkin 200,000, tengok-tengok rata-rata orang jual 120. Kan, jadi market value tu dia jadi artificial lah, dia tadi tak genuine lah. Tak genuine dalam keadaan semasa tu lah. So dalam keadaan ini hati-hati. Yang penting kita nak perbandingan. Bila kita nak buat investment, dua value penting yang kita kena bandingkan adalah market value dan juga asking price semasa kawasan tersebut. Contoh, market value hartanah kawasan tersebut mungkin 300,000. Sekali kita tengok dalam Mudah, kita tengok dalam Property Guru, iProperty dan sebagainya, rupanya kawasan tersebut rata-rata orang tengah jual 220. Lah, yang ni 300,000 ni market value apa? Itu adalah transaksi. Transaksi sebelum ni. Kemungkinan kerana pandemik dan sebagainya membuatkan demand di kawasan tersebut turun, menjadikan orang yang menjual di kawasan tersebut terpaksa turun harga. Itu lebih genuine berbanding dengan market value transaction. Alright, kebimbangannya adalah market value yang tinggi-tinggi ni terjadi kerana apa? Berlakunya SMP yang dimarkupkan. Alright, okay. Alright, MLTA, okay. Alright, Tuan Hasbilah kita. Soalan Tuan Hasbilah ni saya kena duduk betul-betul ni. Ini tuan guru saya ni. Okay. Adakah sesuai untuk beli rumah pada tahun 2022 dengan isu pandemik masih belum selesai? Tuan Hasbilah, bila kita nak beli rumah ni, dia tahun berapa pun sesuai. Dia bukan pasal bila beli rumah sesuai, sama ada kita jumpa good deal ataupun tidak. Ini Hasbilah, Tuan Hasbilah, saya anggap membeli untuk investment lah, bukan duduk sendiri. Kalau beli untuk duduk sendiri tak ada masalah tentang market value. Because why? Kriteria orang yang beli duduk sendiri ni adalah betul-betul banyak kriteria yang melibatkan emotional kriteria.
Contohnya apa? Kenapa beli rumah tu? Oh, rumah tu dia menghadap masjid. Oh, rumah ni belakang dia tu bukit. Oh, rumah ni dia dekat dengan rumah mak saya. Pagi-pagi saya nak pergi kerja, saya boleh singgah minum kopi dengan mak saya dulu. Abang tak kan? Dia banyak emotional criteria dalam keadaan beli untuk duduk sendiri. Kalau Tuan Hasbilah ni, saya halakan soalan tersebut kepada investment, adakah sesuai untuk beli rumah pada tahun 2022 dalam keadaan pandemik yang tidak stabil kan? So kita tak boleh jangka kan lepas ni mungkin dengan varian yang baru jadinya PKP balik dan sebagainya kan. So kebimbangannya ada. So asasnya adalah membawa balik kepada keupayaan kewangan kita. Sekiranya kita nak beli satu property investment, dia melibatkan kajian yang teliti. Kita kena tengok market value, kita kena tengok asking price semasa, kemudian kita bandingkan dengan median price, kemudian kita lihat dari segi sewaan. Banyaklah faktor-faktor yang terlibat dalam kita nak buat satu property investment yang betul. So persoalannya, adakah dia berkait rapat dengan timing? Ada. Cumanya di kali ini, dia lebih berkait rapat dengan deal yang kita dapat. Sekiranya saya buat contoh beginilah Tuan Hasbilah. Sekiranya Tuan Hasbilah jumpa satu deal, market value rumah tersebut 500. Market value transaction kita refer dalam bricks, kita refer dengan banker, dengan valuer, dia kata 500,000 boleh pergi rumah ni kan. Namun kita tengok rata-rata asking price masa dalam Mudah, Property Guru dan sebagainya 400.5. Ataupun 400 kita jumpa, apa sampai 400 asking price ni kan. So daripada situ kita dah tahu dah signal yang kita nak adalah bukan kita seronok dengan 500,000 tersebut, kita nak beli dalam keadaan asking price, bawah asking price semasa. So kalau 420 Tuan Hasbilah dapat rumah tu 3.5. So we are looking at it's a good deal. Adakah sesuai beli? Sudah tentu dalam keadaan matematiknya sesuai. Cumanya dekat sini persiapan kepada semua investor. Whenever kita beli rumah untuk investment, sudah tentu harapan kita boleh sewa ataupun kita nak jual balik. Sekiranya taktikal kita adalah untuk sewa, make sure peminatnya ramai. Jangan beli satu hartanah untuk investment yang hanya bergantung kepada satu segmen peminat saja. Contoh saya boleh bagi kat sini, contohnya satu hartanah yang berada di kawasan pelancongan. Yang segmen peminatnya hanya akan duduk di waktu musim pelancongan ataupun musim percutian lah. Yang kita tahu percutian ni kan ada musim. Ialah waktu tu memanglah penuh kan. Orang check in, check out, hari-hari check in, check out kan. Tapi kalau dah habis musim percutian, bagaimana dengan hari-hari lain? Dekat sini nasihat saya kalau tuan-tuan puan ingin membeli satu hartanah yang mengharapkan sewaan, elakkan daripada hartanah tersebut yang hanya ada satu peminat segmen saja. So make sure bila Tuan Hasbilah kaji rumah tersebut, kita tengok kawasan tu ada 2 ke 3 peminat yang sesuai untuk sewa rumah tersebut. So dalam keadaan ini insya-Allah kita tak ada isu dalam nak dapatkan penyewa. Kalau kita hanya bergantung kepada satu segmen je, itu jadi satu risiko yang sangat bahayalah. Okey, yang keadaan yang seterusnya yang kita kena ambil kira dalam investment adalah kita kena ambil kira risiko yang paling ngeri boleh berlaku. Paling ngeri maksudnya apa Tuan Hasbilah? Contoh kalau sekiranya rumah ni tak bersewa. Yalah biasa orang yang dalam property investment dia nak sewakan kan. Sekiranya rumah ini tak bersewa, adakah saya mampu membayar bulan-bulan tanpa rasa perit? Dekat situ yang membezakan di antara kelayakan dengan kemampuan. Di mata bank betul kita layak, tapi di mata kemampuan itu mata kita, mata kewangan kita. Kan contohnya sebulan-bulan Tuan Hasbilah kena bayar RM2,000. Contohlah satu rumah nak buat investment, dalam keadaan perancangannya tu rumah tu nanti nak disewakan pada harga RM2,000 juga. Tengok-tengok tak ada peminat. Dah habis kaji dah, rupanya salah kaji, tengok-tengok tak ada peminat. So persoalannya sekarang kita still kena bayar pada mata bank, awak nak sewa ke awak punya hal, saya dah bagi loan. So bila Tuan Hasbilah membayar RM2,000 sebulan tersebut, rasa perit tak? Rasa perit ni maksudnya rasa sampai orang kata apa menghantui tak kewangan kita kan, sampai aduh penatnya bayar kan, penat bekerja kan, RM2,000. Kalau macam Tuan Hasbilah berpendapatan besar, contohnya RM30,000, RM2,000 untuk satu kesilapan hartanah, dan at least dalam keadaan tak terasa sangatlah. Yang biasa orang rasa silap tu kan, dia rasa silap beli untuk investment tu, tengok dalam keadaan gaji RM4,000, RM2,000 dekat rumah ni. Pasal apa? Rumah tu tak ada penyewa. So dekat situ yang menjadi kebimbangan. So ada satu kajian ni Tuan Hasbilah, saya boleh kongsikan ialah, dalam kita baca, kami sebagai property investor ni kita baca keadaan market kan. So bila kita lihat balik, kita agak inilah konservatif lah saya sendirilah personal, saya agak konservatif, tak berani dalam property investment segment yang bersifat komersial oleh kerana pandemik ni. Alright, because kita dah lihat apa yang berlaku. The moment government announce PKP, pasaran bisnes akan bergegar.
Sampai peringkat yang menyewa shop lot terpaksa keluar, bisnes tak ada because of PKP. Dia tu sampai shop lot yang kena tutup kan. So kita lihat bisnes-bisnes yang terpaksa downsize. So kami investor agak konservatif sekarang ni kalau dapat good deal di sektor komersial. So kami fokus, saya develop skill saya, investment saya dalam residential. Macam mana PKP ke tak PKP, orang still nak duduk kat rumah. So dekat situ kena hati-hati sikit lah Tuan Hasbilah. Dan Tuan Hasbilah kalau nak kemaskan soalan boleh je, kejap lagi boleh tanyakan lagi. Alright, soalan seterusnya. Third party loan, bila kematian penama SMP, rumah akan dapat kepada penama loan bersama ke tidak? Okay, this is a very good question, Anna Natahain. Third party loan maksudnya apa? Suami isteri, tengok ni. Suami isteri buat loan agreement. Kerana apa? Menggabungkan kekuatan kedua, financing kedua-dua tu. Dia jadi power lah kan, pada mata bank 5,000 jadi 10,000. So boleh lepas beli rumah tu. Namun dalam SMP letak nama isteri saja. Contohnya suami Puan Ana meletakkan nama sebagai hadiah kan. Okey, tak apalah, loan abang join sekali. Yang dekat SMP nama awak seorang. Contohlah kan. Okey, so sekiranya bila kematian penama SMP, okey tengok penama SMP yang mati itu bersoalkan tentang pemilikan hartanah. Loan agreement jalan. Isteri yang masih hidup tadi masih lagi terus jalan tau. Dia punya loan tu terus jalan. Kerana apa? Kalau ambil MRTT separuh-separuh, takaful hanya cover bahagian suami yang dah meninggal. Sebab tu antara orang kata apa, nak kata silap pun tidaklah. Tapi dalam keadaan yang tidak kemas perancangannya, waktu buat joint loan, MRTT tu tidak diambil penuh atas nama dua-dua. Kerana MRTT cover individu. So dalam keadaan ini, kalau suaminya meninggal, so takaful cover bahagian suami sahaja, 50%. So isteri masih hidup, isteri kena teruskan bayar 50%. Contohlah baki loan tu ada 200,000 kan. So masih lagi baki 100,000. So 100,000 takaful dah bayar. So berapa baki 100,000 ni kena kira balik so supaya bank akan kira untuk kita terus membayar. Pasal kita masih hidup. Okey, persoalan Puan Ana ni yang suami tu dah meninggal, yang dalam keadaan SMP tadi tepati tu suami tu yang meninggal. Adakah hartanah tersebut automatik atas nama isteri? So dekat sini jawapannya tidak. Kerana apa? Isteri tak ada dalam pemilikan hartanah. Satu. Ingat tadi SMP apa dia seorang nama. Jadi bila selesai, dokumen hak milik akan atas nama seorang. Dia tidak automatik because ini perjanjian pinjaman. Ini perjanjian jual beli. Okay. So dalam keadaan kalau suami yang meninggal, dalam keadaan suami tersebut sebelum meninggal tidak buat hibah, tidak buat penama, kalau apa-apa jadi dekat saya hibahkan rumah ni kepada isteri. Jadi rumah tersebut kalau suami tak tulis hibah, tak tulis wasiat, rumah tersebut hak milik 100% suami tersebut akan turun menjadi faraid. So ada tak bahagian isteri? Ada. Bahagian isteri tak silap saya 1/8 daripada pemilikan tu. So yang lain-lain siapa? Anak lelaki, anak perempuan, mak, ayah, adik-beradik, tu semua kena tengoklah melalui sijil faraid yang bakal dikeluarkan. So rumah tu yang asal atas nama suami dah meninggal, isteri ni kena still bayar loan Suami punya bahagian dah cover lah. So isteri yang masih kena bayar loan tu tidak bermaksud automatik rumah tu jadi milik dia. Kerana ini adalah loan agreement, ini adalah jual beli. Jual beli tu jelas menunjukkan saya seorang saja beli dan at the end of the day akan ada satu dokumen hak milik geran, nama pemiliknya seorang dan bawah tu ada gadaian menjamin membayar wang pokok kepada bank. Okay, so dekat situ kena hati-hatilah dalam keadaan third party loan ni. Alright. Okay, Puan Suzana. Kalau kita beli untuk invest, tetapi bila kita jual balik ada bayaran LHDN. Sekejap tadi saya teringat satu soalan tu. Dia tanya lebih kepada, ni Razikin tadi kan. Banyak ke kos yang saya kena tanggung? Kosnya sama je bila kita membeli hartanah. Sebagai pembeli sebagai pembeli, kos apa yang kita kena ambil kira? Yang pertama sekali ada 2 legal fee. Yang pertama legal fee for SMP, yuran guaman untuk buat SMP. Yang kedua yuran guaman untuk buat loan agreement. Itu dah 2 yuran yang utama. Yuran guaman yang utama. So dalam yuran guaman ni ada stamp duty. Stamp duty yang kena bayar ke LHDN. So sini ada stamp duty untuk transfer, dekat sini ada stamp duty for loan agreement. Dekat situ sahaja dari sudut yuran guaman dan juga stamp duty. Lagi kos apa lagi kita sebagai pembeli hartanah, iaitu valuation report. Bank nak release duit, bank kena pastikan yang rumah tersebut betul value dengan kadar pinjaman yang kita buat. Jadi bank nak satu certified report yang dikeluarkan oleh satu certified party yang dikenali sebagai valuer.
So valuation report kena bayar. Dan satu lagi kos iaitu MRTT. Insurans takaful terhadap hutang kita. Yelah tuan-tuan puan, kita beli rumah 300,000, 400,000. Sudah tentu bank akan nervous. Alamak apa-apa jadi dekat dia ni, meninggal atau kecacatan kekal, siapa nak bayar hutang? Yelah sedih, memanglah sedih benda dah berlaku. Namun persoalannya siapa nak bayar? So dengan adanya takaful akan cover baki hutang tersebut. Itu yang disebutkan sebagai MRTT. Mortgage, loan rumah, reduction term takaful. Maksudnya takaful akan cover baki hutang. So kita beli dulu 10 tahun lepas 300,000 sebagai contoh. Selepas 10 tahun dah turun sampai 250,000 contoh kan. So takaful takkan bayar 300 yang asal pinjaman kita. Takaful akan bayar yang the latest reduction term. Maksudnya nilai hutang yang terkini. Tapi at least hutang tu settle lah. Yang terkini tu kan settle lah. Tak campur sekali dengan interest yang akan datang. Alright. Okey, soalan seterusnya iaitu Puan Suzana. Kalau kita beli untuk invest tetapi bila kita jual balik ada bayaran LHDN tak? Cukai jualan ada? Sebab belum 5 tahun kita jual balik. So macam mana kita nak handle sebab cukai tu agak mahal kan? Okey. This is very interesting Puan Suzana kan? Okey. Bila satu transaksi hartanah berlaku iaitu seorang penjual dan seorang pembeli, dia akan activate, dia akan hidupkan 3 jenis cukai. Saya ulang balik Bila satu transaksi hartanah berlaku, jual beli transaksi hartanah tu berlaku, maka dia akan hidupkan 3 jenis cukai. Cukai yang untuk pembeli ada 2 cukai, stamp duty untuk pindah milik, stamp duty untuk loan agreement. 2 cukai itu dah. Kepada penjual, dia ada cukai yang dikenali sebagai cukai keuntungan hartanah. Nama pun cukai keuntungan. Kalau kita buat untung dan kita kena cukai. Contoh, saya beli dulu 200,000. So macam mana nak kira untung ni tuan? Iaitu daripada SMP versus SMP. SMP yang kita beli dulu lawan SMP yang kita jual. Contoh, SMP saya beli dulu 200,000. SMP yang saya jual sekarang ni 500,000. Jadi berapa kadar keuntungan kita? 300,000. Okeylah, tolak dengan pengecualian yang dibenarkan. Ini saya bagi tip lah Puan Suzana bagaimana nak kurangkan untung. Kena ingat sekarang ni kita nak cuba kurangkan untung untuk kurangkan kadar cukai kita. Okey, antara pengecualian ataupun pengurangan yang dibenarkan adalah contohnya macam legal fee. Kan kita bayar yuran guaman, boleh? Yang kedua, perunding hartanah yang kita lantik untuk tolong jual rumah kita tu kan kita bayar 3%. So sebab itu dalam keadaan owner-owner, salah satu fee yang kita boleh tolak dalam kita punya untung adalah fee kepada perunding hartanah. Boleh kurangkan untung. Dan yang ketiga antara yang famous adalah renovation. Cuma Puan Suzana, renovation tu must be well receipted lah. Dia bukan something yang kita tulis tangan, kita sign kat bawah tu. Rumah ini telah direnovate sebanyak 100,000. Oh tak jalan. So dia nak satu receipt renovation yang valid. Macam tu lah, daripada proper ada tax invoice, daripada kontraktor yang keluarkan dan sebagainya tu lah. Saya pernah try tuan-tuan puan, receipt yang, yelah kontraktor saya, kontraktor kampung kan, dia pun buat beli buku receipt, dia pun buat yang tu, tak ada chop, tak ada apa. So unluckily LHDN tak terima. So dia nak receipt renovation yang besar. Renovation pula bergantung juga, renovation yang extend the value, yang naikkan value. Contohnya extend, contohnya menambah build up area. So dia bergantunglah jugalah this very subjective. Saya tak boleh berada dalam position mengatakan semua renovation diterima oleh LHDN. Okay, so dekat situ bolehlah nak mengurangkan untung, membuatkan kita punya cukai tu menjadi lebih rendah sedikit. Alright. Namun Puan Suzana ialah kalau kita jual tu tak ada untung, tak payah bimbang lah. Contohnya kita beli 200, kita jual balik 200. So kita bimbang, alamak Tuan Iman, saya kena cukai ni. Pasal apa? Kena cukai tak ada untung. So bila kita buat untung, barulah kena cukai. Sebab tu nama dia cukai keuntungan harta tanah. Dalam bahasa Inggerisnya, Real Property Gains Tax, RPGT. So kalau ikut pada tahun pertama sampai tahun ketiga tu tinggilah. 30% daripada kadar keuntungan yang kita buat. Contohnya lepas dah kira harga jual, tolak harga beli, tolak dengan pengecualian yang dibenarkan, tengok-tengok kita untung 100,000. Contohlah kan. So pada mata LHDN kita telah buat untung 100,000. Penjualan pada tahun kedua. Tahun kedua kena 30%. So 100,000 tolak 30%, so untung kita berapa? 70,000. 30,000 bayar kepada LHDN kan sebagai cukai keuntungan tanah. Pada saya still okay Puan Suzana, because why? Kita still make duit, kita still buat duit 70,000. Ada orang kata, aduh kena tax apa semua. Tax bukan 100%. So tax 30% sekalipun, still kita buat untung sebanyak 70,000. Alright? So it's something better than nothing. Alright? Okay?
Okey, Puan Lia. Salam. Saya ada jual rumah dan duit hasil jualan rumah itu dibayar kepada peguam pembeli atau direct kepada saya penjual. Okey, this is very good question. Tuan-tuan tengok saya buat dia punya penceritaan Apabila transaksi hartanah melibatkan jual dan beli seorang penjual dan seorang pembeli. Kadang-kadang yang biasa berlakunya adalah penjual ada peguamnya sendiri, pembeli ada peguamnya sendiri. Kadang-kadang berlaku penjual tak ada peguam, pembeli yang ada peguam, penjual tumpang peguam pembeli. So peguam pembeli bukan berpihak bagi pihak penjual pada masa yang sama kepada pembeli Peguam berpihak kepada pembeli, cumanya masa yang sama dia assist tanggungjawab penjual. Contoh, tanggungjawab penjual apa dalam menjual rumah? Kalau dia leasehold, kena mohon konsen. Okey, kalau dia freehold dalam keadaan ada loan, so kena buat tugas dia untuk buat discharge. So itu tanggungjawab owner, tapi dia tak ada lawyer, so dia minta jasa baik lawyer buyer untuk tolong buat kerja tu. So dia assist. So adalah yurannya tapi rendah lah. So dalam keadaan ini Puan Lia, apabila kita ada peguam akan bagi tahu dalam SMP siapakah yang bertanggungjawab untuk stakeholder account, iaitu account sebagai pemegang amanah. Jadi bila bank nak release kita punya baki bayaran, ialah bank akan ada dua disbursement kan, akan ada dua bayaran. Bank pembeli kita akan ada dua bayaran. Bayaran yang pertama untuk selesaikan baki hutang penjual. Kita sebagai penjual kan ada hutang dengan bank kan. So bank pembeli kita akan buat bayaran pertama kepada bank kita yang asal untuk selesaikan baki hutang kita melalui redemption statement yang kita terima. Alright, lawyer akan request daripada bank, awak punya klien ni nak jual rumah, sebablah sini redemption statement. Kita nak redeem property tersebut. Kita nak discharge. So in order for us to discharge gadaian tersebut, kita kena selesailah hutang. So dekat sini bila lawyer dah dapat redemption statement, lawyer pun advise kepada bank pembeli, wahai bank pembeli, sila buat bayaran yang pertama. So bayaran pertama tu dibayar kepada bank kita lah selaku penjual sebagai bayaran pertama. So bila dah buat bayaran pertama, so bank penjual kena release security document. So dia release security document kepada lawyer pembeli. Pegang dia pegang. So apa dia akan buat? Dia akan masuk dalam pejabat tanah, so keluar resit serahan menunjukkan yang gadaian dah masuk dan pindah milik dah berlaku. So daripada resit serahan tersebut, dah buat carian, memang semua confirm, detail dah ada. So apa lawyer akan buat? Lawyer akan advise kepada bank pembeli untuk buat bayaran yang kedua. Bayaran baki yang kedua ni Puan Lia, iaitu dalam keadaan adakah dibayar direct kepada owner? Jawapannya tidak. Bank pembeli tersebut akan release kepada lawyer. Kerana apa? Lawyer sebagai stakeholder. Dia bukan lawyer terima tu sebagai lawyer punya duit. Tidak. Lawyer akan pegang sebagai stakeholder untuk tengok ada apa-apa duty tak owner ni belum selesai. Contohnya kalau ada tunggakan elektrik, bil air, indah water, cukai pintu, cukai tanah, dia dah selesai semua duty-nya dalam keadaan rumah tu dah free from encumbrances dan tak ada apa-apa duty ke atas tanah tu lagi, barulah lawyer akan release duit. So bila dalam keadaan itu, Puan Lia, kita dah ready untuk serah kunci kepada pembeli kita. So soalannya, adakah bank akan direct kepada owner? Jawapannya tidak. Dia akan pergi kepada stakeholder account, iaitu dalam account lawyer tersebut. So lawyer pegang dulu. Namun lawyer bila terima duit, dia ibaratkan macam kita dah terima duit. So kita kena release kunci dah. Saya kata, alamak Man, macam mana? Man nak release kunci kan, duit aku tak dapat lagi. Bila lawyer kita dapat duit, kekuatan dia macam kita dapat duit. Lawyer kenapa dia pegang duit tu? Untuk dia check kalau ada apa-apa duty kita yang belum selesai. Okay, so dia akan minta bil api, bil air semua dah settle ke? Okay, dah settle, kosong, semua dah bayar kan, tak ada tunggakan dan sebagainya. Barulah lawyer tersebut berpuas hati dan boleh release duit baki tu kepada kita. Alright, Puan Lia? Okay, fantastic. Oh, panjang soalan ni, Syabil. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu. Amin. Sentiasa sihat. Okay. Soalan saya, adakah pendapatan sublet tanpa daftar syarikat akan dikira sebagai pendapatan untuk memohon pembiayaan perumahan? Okay, saya berhenti kat situ dahulu. Soalannya agak panjang, saya berhenti kat situ dulu. Dia kata kat sini dia buat sublet, tapi sublet secara rainbow lah, macam tu lah kan. Ambil rumah lebih kurang. So dekat sini menjadikan kita tak ada syarikat kan. So which is okay, don't worry. Setakat ni okay. Cumanya kena ada properly documented, Syabil. Ini saya menjawab bukan bagi pihak bank. Saya menjawab bagi pihak pengalaman saya yang saya pernah buat. Yang penting documentation tu kena power, Syabil. Iaitu kita telah buat sewaan dengan owner. So satu, tenancy agreement kena ada. So yang kedua, tenancy agreement kita dengan penyewa-penyewa kita. Yang kita subletkan tu lah.
So bayaran tersebut kena masuk dalam akaun. Dia tak boleh secara cash. Kena masuk dalam akaun. So transaksi tersebut semua kena ada. So dekat sinilah kita cuba buktikan dekat bank yang ini adalah satu pendapatan aktif saya juga. Iaitu melalui sublet. Oh, apa maksud awak sublet? Yelah, saya sewa rumah ni. Rumah ni bukan rumah saya sewa rumah ni. Dan bulan-bulan saya ada 8 orang penyewa yang bayar dekat saya. So selepas tolak sewaan kepada owner tersebut, saya dapat sedikit net yang menjadikan income saya. So that's where yang kita boleh buktikan dalam bentuk documentation yang proper. Alright. Sublet secara kecil-kecilan iaitu 2-3 biji rumah saja. Jika dikira sebagai pendapatan, berapa peratus bank mengambil kira sebagai pendapatan dan bagaimana cara pengiraannya? Mohon pencerahan. Okey Syabir. So pada mata bank betul. Saya boleh agree that bank tak akan ambil 100% pendapatan tersebut. So pendapatan yang jenis tak sekata ni kalau macam gaji dia boleh ambil 100%. Tapi pendapatan yang bersifat tidak sekata ini biasanya bank akan ambil purata 50%. Dia ambil purata dulu kan, purata 6 bulan tersebut dia tengok jumlah, bahagi 6 dapat purata. Purata tu dikali 50%. So sebagai satu amount yang steady lah. Dia tak ambil 100%. Alright? Okay, Syabir? Very nice question. Tahniah Syabir. Apa trading yang tiada unsur haram bang? Oh, apa soalan ni? Apa trading yang tiada unsur haram bang? Okey, untuk mengelakkan satu saya cuba jawab ini dah masuk soalan fake muamalat ni. Ini bukan soalan hartanah ni, tapi tak apalah, sambil-sambil santai tu kita cuba tengoklah dalam within saya punya knowledge ni. Apakah trading yang tak ada unsur haram? So kita kena elakkan unsur-unsur haram dalam urus niaga tersebut. Apa dia? Iaitu satunya mesti jelas dengan syarat-syarat jual beli. Trading kan jual beli kan. So kedua-dua pihak mesti jelas dengan syarat-syarat jual beli. Dan mesti ada offer, mesti ada acceptance. Kedua-dua belah pihak suka rela, voluntarily accept the terms and condition of the offer and acceptance. Ada seorang buat offer dan seorang lagi buat penerimaan. Itu satu asasnya. Yang kedua dalam Islam iaitu kedua-dua belah pihak tidak ada pihak yang teraniaya. So itu antara yang menyebabkan boleh haram lah kita punya transaksi tersebut. Kerana apa? Ada satu pihak yang teraniaya kerana urusan tu. Yang ketiga, tidak boleh ada unsur yang dinamakan sebagai gharar. Gharar ni apa? Iaitu unsur syak wasangka. Unsur yang tidak jelas. Contoh saya bagi satu contoh je lah Contoh, saya jual kolam ikan ini bersama dengan ikan di dalamnya. Ada berapa ikan dalam tu? Oh, kita pun tak kata apa, tak keluarkan ikan, tak sauk ke, tak pasang jala, tak kira berapa ikan dalam tu kan. So kira cincai lah, dalam tu ada lebih kurang 50 ekor, so ambil lah 10,000. Contoh, kolam tu dengan ikan-ikan tu sekali 10,000. So tengok-tengok bila dikeringkan kolam tu ada seekor. kan tak jelas. Bila tak jelas macam ni, dia boleh jadi haram transaksi tersebut. Boleh jadi haram perjanjian tersebut. Kerana apa? Salah seorang pihak telah teraniaya dalam keadaan urusan yang tidak jelas. Alright. Apik, kita dalam soalan-soalan hartanah. Apik, ini soalan fake muamalat ni kena masuk dalam sesi soal jawab bersama Zaharuddin.net. Dr. Zaharuddin. Okey, Hisham. Tuan Hisham. Assalamualaikum. Saya mendapat khabar akan berlaku reset ekonomi dan financial tak lama lagi. Apa pendapat tuan dalam property market? Kiranya ia berlaku. Terima kasih. Okey, perkabaran tersebut saya tak ada terima lah. Reset ekonomi ni dia berbalik kepada apa yang dinamakan sebagai financial recession. Recession tu salah satu metodologi lah ekonomi untuk di reset semula. So, adakah akan memberi impact pada hartanah? Sudah tentu. Why? Because hartanah ni kekuatan utama, pengaruh utama hartanah adalah dua faktor besar ni, iaitu supply dan juga demand. Apa-apa pun keadaan ekonomi, kalau supply dan demand ini diganggu, maka dia akan berlakulah gangguan kepada pasaran hartanah tersebut. Okeylah, kita lihat sebagai dalam keadaan ekonomi semua okey. Purchasing power okey, employment semua okey, semua orang ada kerja dengan baik, semua orang dalam keadaan yang pendapatannya stabil. So semua orang ada purchasing power. Sebab tu kita perlukan purchasing power. Sebab tu yang baru ni, pandemik tahun lepas dalam keadaan ramai orang hilang pekerjaan, bisnes tak dapat teruskan. So purchasing power dah jadi lemah. Bila lemah menyebabkan tak ramai pembeli. Bila tak ramai pembeli, supply banyak menjadikan pasaran hartanah pun ada reaksi tersendiri. Menjadikan penjual-penjual tak bolehlah nak fantasi, nak jual pada harga tinggi. Kerana apa? Purchasing power lemah. So dalam keadaan ini menyebabkan pasaran hartanah terpaksa respon, menjadikan kalau nak jual juga kena jual rendah. So barulah demand-demand yang ada yang sikit tu boleh respon. So bila berlaku transaksi, maka dia telah membentuk pasaran transaksi hartanah yang baru. So sebelum ni kawasan tersebut Tuan Syam contohnya 500,000.
Oleh kerana pandemik tu menyebabkan owner-owner terpaksa jual 400. Berlaku transaksi. Transaksi evident tu ada. So menyebabkan pasaran hartanah kawasan tersebut boleh jatuh 400. So apa yang menyebabkan faktor ini? Dia berbalik kepada dua faktor utama yang boleh ubah keadaan pasaran, iaitu supply dan juga demand. Okey, so sekiranya berlaku reset ekonomi tersebut menyebabkan reset ekonomi ni kita berkait rapat dengan recession lah. Bila recession, banyak aktiviti ekonomi yang tak berjalan. Itu maksudnya recession, because kalau ekonomis dia tak ada satu definisi khusus apa yang dimaksudkan recession. Cumanya recession ni dia ada signal dia. Signalnya apa? Waktu recession, banyak ekonomi aktiviti tak dapat berlangsung dengan baik. Bila banyak ekonomi aktiviti tak boleh berlangsung dengan baik, maka dia akan mempengaruhi sosioekonomi yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Supplier tak boleh supply barang, kan, purchaser tak boleh beli, so orang retailer tak boleh nak jual. Abang tak kan, semua orang terpengaruh dan akan efek daripada sosioekonomi tersebut. So menyebabkan apa? Menyebabkan purchasing power jadi lemah. Bila masyarakat purchasing power jadi lemah, so supply ada, kan, ramai orang nak jual rumah, tambah lagi dengan new development yang oversupply. So dekat sini nak tak nak menyebabkan kalau still nak jual fantasy pada harga 500,000, tak ada orang sambut. Nak jual juga tak ada orang sambut. Habis cara dah perundian tanah tu buat iklan kan. Tak ada orang sambut juga, tak ada orang call. The moment dia turun sampai 400, tiba-tiba ada orang sambut. Why? Because demand boleh respond. Alright, sebaliknya kalau purchasing power dah balik macam ni sekarang ni kan tuan-tuan kan. Selepas pandemik, selepas PKP diumumkan dah boleh merentas, so we are looking at sektor pelancongan dah kembali kan. So sosioekonomi dalam sektor pelancongan tu pun dah ada pendapatan kan. So purchasing power dah naik balik, makin lama makin stabil. So dekat sini boleh sambut dah lah supply punya harga. So kena pula dalam keadaan demand tu tinggi pula, tiba-tiba tertinggi pula ada setengah kawasan tu kan. So owner yang tadi asalnya jual murah dah boleh naikkan harga dia lah, because why? Dah ada ramai peminat. Okay. Baik, okay, Puan Amalina. Boleh Tuan Hisham Lebih kurang lah jawapan saya lah Puan Amalina, saya ada beli rumah untuk duduk sendiri. Dah hantar 4 loan bank dan lukus. Lukus Lulus satu kan. Okay. Saya ada beli rumah untuk duduk sendiri. Okay. Dah belilah, tak duduk lagi lah kan. Saya dah hantar 4 loan bank dan lulus. Apakah tip untuk saya pilih term loan yang sesuai? Okey, maksudnya dah 4 bank lulus. So, apakah tips yang menunjukkan sesuai mana yang untuk kita ambil? Okey, dekat sini untuk panduan yang lain jugalah dalam keadaan kita nak memilih. Siapa offer terbaik? Macam itulah kan. Macam Puan Amalina ni ada 4 orang buat offer. Begitulah kan. So, kalau katalah seorang wanita ataupun seorang lelaki kan ada 4 orang masuk minang. Macam itulah kot contohnya kan. So, apa kriteria yang kita akan tengok? So macam ni contoh dalam Puan Amalina ni, kalau dari segi financing, biasalah pemboleh ubah ataupun dia punya comparison yang utama adalah profit rate. Because profit rate ni akan mempengaruhi kita punya installment. Keuntungan bank. So yang pertama Amalina iaitu dari segi profit rate. Profit rate ni adalah satu measurement ataupun comparison yang utama. Bank-bank kita tengok profit rate ni berapa. Contohnya Puan Amalina, yang satu bank ni 2.8, yang satu bank ni 3.3, yang satu bank ni 3.4. Okay, itu satu comparison yang utama. Nombor satu dari segi profit rate. Alright. So kerana apa dia akan mempengaruhi kita punya installment bulanan. Nilai loan yang sama, 4 bank Puan Amalina minta 100,000. Yang ni 100, yang ni 100, yang ni 100, yang ni 100. Namun kenapa installment berbeza-beza? Kerana dia dipengaruhi oleh profit rate. Satu. Yang kedua Puan Amalina, tengok kepada tenure, tempoh loan yang diberikan. Kerana ia juga akan mempengaruhi installment kita. Kan, yang ni bagi 30 tahun, yang ni bagi 25 tahun, yang ni bagi 20 tahun, yang ni bagi 24 tahun kan. So dekat sini bergantung pada Puan Amalina, kalau dalam keadaan nak kombinasi profit rate dan juga tahun yang panjang, so itu adalah salah satu bank yang offer facility yang baik lah. Maksudnya dia sanggup mengurangkan untung tahunan dia untuk supaya dapat klien macam Puan Amalina. That's what's happening now. Kebanyakan bank menurunkan rate supaya dia boleh dapat klien kan. Because purchasing power kan tengah lemah. Nak bolehkan seorang lepas loan tu susah. Because why? Keadaan pandemik ni menyebabkan kita punya payslip tak sekata. Bulan ni ada gaji, bulan ni tak ada gaji. Lagi-lagi macam kita kalau businessman kan, perundingan tanah dan sebagainya kan. Bulan ni tak ada commission, bulan depan ada commission. The moment bank boleh bagi lulus tu, dia akan cuba juga untuk orang ini jadi klien dia. Because why? Klien ini akan memberi keuntungan tahunan. Kan kita punya profit rate tu kan kiraannya tahunan. 3% per year.
2.5% per year kan. So per year itu menjadi keuntungan kepada bank. So dua itu adalah measurement utama lah Amalina dalam buat comparison mana loan yang sesuai untuk kita pilih. Yang ketiga Amalina iaitu jenis facility. Saya bimbang Puan Amalina sekarang tapi tak banyak lah yang offer term loan. Term loan ni bahaya sikit pasal dia mahal. Dia kiraan dia macam fixed rate. Macam tu lah kalau tak ingat dah word dia tu. Iaitu fixed rate. Dia macam loan kereta pula jadi. Term loan. Term loan dia jadi mahal. So kalau boleh Puan Amalina, make sure bank tersebut offer flexible financing. Flexible ni maksudnya apa? Bila-bila Puan Amalina ada duit lebih, Puan Amalina boleh bayar duit pokok. Boleh kurangkan duit pokok. Bila kurang duit pokok, maka kita punya installment pun akan jadi lebih rendah. Dan lagi cepat kita boleh selesai baki hutang rumah tersebut. Alright? Rumah ni, facility loan ni ada 3. Term, semi-flexi dan juga full flexi. So make sure Puan Amalina dapatkan yang bank offer, dia punya pembiayaan tu dalam keadaan full flexi. Flexible loan. Kan? Dia punya profit rate tu berdasarkan prinsipal yang baki. So kalau prinsipal baki tu kecil, kurus, lebih rendah, maksudnya Puan Amalina ada duit lebih sikit bayar pokok. Ada lebih sikit bayar pokok kan. Dalam term tak boleh because term ni kalau bayar lebih dia tak tolak pokok, dia jadi advance payment. So kita pun bagi tahu bank saya baru dapat bonus 10,000, tolong tolak pokok saya. Tolak pokok bulan depan kena bayar macam biasa dan seterusnya kena bayar macam biasa. Dia tidak jadi advance payment. Pokok kita tu yang makin mengecut. Bila pokok kita makin mengecut, profit rate yang nak dibebankan di atas pokok tu dah jadi kecil lah. Sebelum ini 3% atas 100,000 pokok kita kan, pokok prinsipal hutang kita kan. Namun bila kita dah bayar 50,000, pokok tu dah jadi 50,000. So 3% yang tahun akan datang akan dibebankan atas 50,000 yang baru. So sudah tentu kita punya installment pun jadi lebih rendah dan dalam keadaan ini kita boleh selesai hutang rumah itu dalam keadaan yang lebih segera. Asal hutang patutnya 30 tahun. Kita ambil full flexi, ada duit kita bayar prinsipal, ada duit kita bayar prinsipal kan. Dapat bonus bayar prinsipal. So dekat sini sedar-sedar kita boleh selesai dalam tempoh 10 tahun. Itu yang biasa orang buat. Alright, bagaimana untuk dia tumpu untuk selesai hutang cepat. Alright, bergantung kepada ni lah, bergantung kepada taktikal masing-masing. Alright. Lulus. Oh ni yang lukus tadi lah. Okey, terima kasih Puan Amalina. Right. Okey, salam tuan. Kalau seorang itu berniaga, ada SSM, okey. SSM ni bergantung juga sama ada dia enterprise, partnership ataupun senam berhad. Dan beli rumah secara loan dengan deposit sebanyak 80%. Adakah ada masalah dengan LHDN? Okey. Ingat apa nak tanya tadi Tuan Iskandar? Okey, boleh. So maksudnya apa? Dia buat loan 20% saja. Oh ini menarik ni. Ini menarik tuan-tuan puan. Kena beri perhatian ni. Kalau tuan-tuan nak beransur, dengar dulu jawapan dia ni. Tuan Iskandar, very good. Tuan Iskandar baguslah buat bisnes kan. Bila kita buat bisnes ni, kita setinggi langit kekayaan kita boleh buat. Because why? Dia tak ada unlimited, dia tak ada limited income kan. Buat bisnes apa rajin, kreatif, menjadi apa dia buat tu, banyaklah income dia. So katalah contoh, dia beli rumah 500,000. Contohlah 500,000. 500,000 kali 8, so lebih kurang 400,000. 400,000 dibayar secara cash. Yang dia buat loan 100,000 saja. Ada masalah tak dengan LHDN? Jawapannya mungkin. Because why? Bila kita nak buat perjanjian jual beli ni, kita akan ada satu dokumen wajib kita kena buat. Yang dikenali sebagai SMP, Sales and Purchase Agreement. So SMP tersebut untuk mengesahkan dia, untuk menjadikan dia satu official document, kena pergi stamping. So bila stamping, nak stamping dekat mana? Dekat LHDN. So begitulah bagaimana LHDN tahu kita membeli satu rumah dan bagaimana kita beli rumah tersebut. Secara loan, cash dan sebagainya. Okey. Persoalan beli cash ni tak ada isu sebenarnya pun. Di mata LHDN, awak nak beli cash, belilah. Awak ada banyak duit, awak belilah kan. Cuma persoalan pada LHDN, kita beli cash rumah tersebut dalam keadaan data dalam LHDN tak ada bayar cukai pun. So dekat sini menjadi satu red flag. Jadi bendera merah lah. Dapat perhatian lah kan file kita tu di mata LHDN. Macam mana dia ni boleh ada duit yang banyak sedangkan dalam rekod kita dia tidak pernah bayar cukai pun. Orang yang ada duit banyak kena bayar cukai. So dekat situ katalah Tuan Iskandar sebelum ni tak pernah buat any form B, tak pernah buat laporan cukai tahunan, tak ada tax consultant yang tolong buatkan sebagainya. Dekat sini jawapan saya apa? Adalah hati-hati. Kita macam mana pun tuan-tuan puan tak boleh elak daripada perhatian oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey, itu satu. Yang lagi kat mana lagi dia perasan? Bila kita beli rumah kan kita kena bayar stamp duty. Stamp duty tu lawyer akan hantar ke LHDN untuk buat proses adjudication. Adjudication ni adalah satu proses untuk mengeluarkan nilai stamp duty. So dah corner yang kedua lagi, LHDN tahu kita sedang beli rumah. Faham tak kan? So ini kita nak lihat banyak corner lah dia perasan kita sedang buat satu transaksi.
So sekiranya Tuan Iskandar membeli rumah tersebut dalam keadaan 80% cash, 20% saja yang loan, hati-hatilah. Why? Because dia akan datang surat yang dinamakan sebagai tax audit. So dia nak tahulah awak ni selama ni apa cerita ni, berapa income awak ni, tak pernah lapor pun tiba-tiba duit banyak ni. Macam itulah. Lebih kurang rumusan soalan, rumusan ayat dia dalam surat tu. Alright, Puan Suzana. Yes, thank you Encik Rahman. Thank you very much Puan Suzana. Alhamdulillah. Sekadarnya lah tuan-tuan puan, saya tidak boleh letakkan jawapan saya ini sempurna, tapi dengan ilmu, pengalaman yang Allah hadirkan, pinjamkan dengan saya cuba bantu mana yang boleh. Alright. Okey. Soalan yang seterusnya, Assalamualaikum Muhammad Farid. Waalaikumsalam. Okey, sekejap saya nampak soalan tu, cumanya saya nak raikan lah yang baru masuk dan sebagainya kan. Okey, Puan Lia, sama-sama Puan Lia, diharap membantu jawapan saya tu. Tuan Muhammad Nashran. Okey, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nashran. Okey, bank value dengan market value tak sama ke tuan? Bank value dengan market value sama. Because why? Bank value kita letakkan sebagai market value kawasan. Saya takut saya gunakan istilah-istilah yang membuatkan Tuan Rais tak faham. Tak faham jadi confused pula. Okey, kita kemaskan macam ni. Apa kata saya sebutkan begini. Bank value. Macam mana bank value? Banker tak ada capacity untuk buat valuation. So banker akan tanya valuer. Valuer dalam dia nak bagi advice kepada banker. Contoh kita sebagai peronehan tanah, kita akan tanya banker kan. Tuan, ada owner ni nak jual rumah lah. Nak jual 500. Value boleh sampai tak? So banker takkan boleh jawab dengan ilmu yang dia ada. So dia akan tanya dengan panel valuers dia. So panel valuer dalam dia nak memberi advice, opinion terhadap market value rumah tersebut. So valuer akan tengok transaksi semasa. Dia tengok, dia check dalam sistem dia melalui bricks dan sebagainya. Dia tengok okey, kawasan ni sekarang ni 48. Ada 47, ada 1,500. So tak ada masalah. Market value rumah ini 500. So adakah beza market value dengan bank value? Kita boleh letakkan satu istilah yang sama. Satu So apa beza dengan satu lagi value? Saya sebutkan sebagai asking price value. Supaya tak confuse lah. Bank value, market value kita samakan because why? Kalau saya confuse kan jadi susah kan. Okay, bank value, market value sama. Yang kita bimbang adalah yang genuine. Genuine apa? Iaitu asking price value. Kita kena tengok asking price semasa kawasan tersebut tinggi ke rendah daripada market value. Kalau tu banyak berlaku tuan-tuan. Market value satu apartment tu pergi sampai 350,000. Tengok-tengok asking price 24. Kalau dengar market value memanglah seronok. 3,500 saya beli 24. Sekali tengok apartment tersebut kebanyakannya semua duk jual 24, 25, 23. Ada tu 26, faham tak? So menjadikan sedikit artificial lah yang market value yang tinggi tu. Kebimbangan yang berlaku ialah dia punya SMP tu dinaikkan. Alright? Boleh tu Rais? Okey, Amalina, terima kasih sama-sama. Okey, seafarers, pelaut guna slip luar negara. Macam mana nak buat loan? Okey. Slip luar negara ni banyak berlaku, contohnya macam orang bekerja di Singapura sebagai contoh kan. Yang orang bekerja di Australia, balik nak beli hartanah dekat Malaysia. Baik. Persoalannya sekarang ni nak buat loan kat mana? Kita nak buat loan menggunakan Bank Malaysia. So make sure banker Bank Malaysia tu faham pendapatan kita itu. Ini satu klien saya pernah buat lah. Dia bekerja dekat Singapura. So dia punya account, bank dia tu, majikan dia bayar dengan bank dia di Singapura. So dia bayar menggunakan Singapore dollar. So dia kena pastikan yang banker yang dia submit tersebut, dan kebetulan saya submit tu pula, banker tu pandai baca, menunjukkan yang betul pendapatan dia stabil. Dokumen yang dia request dapat sepenuhnya. So banker tu pun analisa wujudnya capacity, wujudnya consistency of income. So dari segi karakter berhutang ni pun okey. So dekat sini adanya confidence kepada bank untuk luluskan loan. So persoalan utama bagi mereka yang pendapatan luar negara ni, kalau nak buat loan dengan bank tempatan, make sure bank tempatan tu faham dengan pendapatan yang kita terima. Kerana bimbang dokumen yang kita bagi tu satu, bank cukup bimbang kalau dokumen yang kita bagi tu dia jadi satu istilah yang cukup bahaya yang dinamakan sebagai manufacturing of income. Boleh faham manufacturing of income apa? Iaitu income tersebut tak wujud pun, dia buat dokumen tu. Dekat sini dia jadi pemalsuan dokumen lah, jadi bahayalah pada bank. Rupa-rupanya dia ni tak ada capacity pun nak buat loan. Dokumen dulu je power. Tengok-tengok kita dah lulus loan, bulan-bulan tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, masalah pada bank. Nak kena lelong. Lelong pula tengok-tengok dalam keadaan bawah daripada hutang. Alamak, banyak betul isu kepada bank kerana pemalsuan dokumen tersebut. So persoalan ini, tuan siapa yang tanya ni dekat TikTok, tak silap saya soalan ni. So kita kena pastikan yang bank kita bakal submit tu faham dengan kita punya documentation daripada majikan yang kita terima gaji luar negara tersebut. Alright.
Okay, Iskandar Ramli, thank you sir. Alright, you're welcome. You're welcome. Okey, loan bank dengan insurans takaful rumah akan datang bersama ke tuan? Maksud saya loan campur insurans takaful atau bergantung atas kita nak beli bil atau tak. Okey, Amalina, biasanya bank dia akan sulamkan sekali. Maksudnya apa? Dia akan bagi loan agreement, dia akan bagi letter offer, sekali dia akan offer dengan takaful yang dia cadangkan. Adakah wajib kita ambil? Jawapannya tidak kalau kita ada option lain. Tapi pasal kita malas nak fikir apa semua, biasanya kita sign sekali lah. So yang penting Amalina nak tengok bukan kepada takaful yang dia offer tu siapa takafulnya. Yang penting takaful lah sebagai orang Islam kan. Yang kedua adalah make sure yang sum insured yang di cover tu sama dengan nilai loan kita. Banyak kecelaruan berlaku dalam pasaran adalah dia punya sum insured tu 200,000, dia punya loan 300,000. So apa-apa berlaku dekat kita, takaful hanya cover paling maksimum 200,000. Jadi persoalannya sekarang, lebihan 100,000 tu siapa kena cover? So warislah yang kena bertanggungjawab supaya boleh pertahankan rumah tersebut. Kalau waris tak boleh bayar, kena pula dalam keadaan isteri yang suri rumah kan, tak bekerja, tak satu hal pula dia nak kerja balik untuk bayar, dia tak boleh bayar. So bank akan buat apa? Bank akan lelong. Bank nak dapatkan balik dia punya baki pinjaman. Kalau bank dapat lelong 300,000, bank nak 100,000 dia tu, baki pinjaman itu 200 ambil lah kepada waris ke sebagainya kan yang masih ada. Persoalannya sekarang ni Amalina, biasanya bank akan sulamkan sekali. Because why? Bank nak protect dia punya loan. Bank takut berlaku dua risiko paling ngeri dalam kehidupan seorang manusia. Apa dia? Iaitu kecacatan kekal dan juga kematian. And make sure Malina dalam kita punya MRTT tu, dalam takaful kita menyatakan dua ni. Dia akan cover kalau kita accident, ada permanent disability, dan yang kedua kalau kita meninggal. Meninggal biasanya confirm adalah. Kebimbangannya kadang-kadang yang pertama tu tak ada. Iaitu kecacatan kekal. Kadang-kadang orang nak jimat contribution kan. So dia kurangkan dari segi risiko. So dekat sini dia hanya cover kematian. Tengok kita accident, nauzubillah min zalik, accident, so tak boleh bekerja, tak boleh nak bayar. So dekat sinilah yang menjadikan kadang-kadang lah saya sebagai pelelong terpaksa lelong rumah yang dalam keadaan ownernya berkeadaan begitu. Yalah siapa sangka kan benda nak jadi kan. Alright, Amalina? Okey, ambil atau tak? Ambil atau tak ni lah So kalau bank tu offer, kena ambil lah. So biasanya bank, dia macam ni Amalina. Bank tu offer dapat rate tersebut kerana kita ambil sekali dengan takaful. Kalau kita kata kat bank, kita beritahu bank, tak payahlah MRTT, saya ambil hibah. Kan saya ambilkan hibah sama nilai dengan loan saya. So bank kata, oh awak tak nak ambil kalau begitu saya kena masuk meeting balik. Oh kenapa? Yelah pasal kita bagi rate ni, pasal awak ambil takaful sekali dengan kita. So kalau awak tak ambil, so menjadikan awak punya loan ni saya kena revise dia punya interest rate. So kemungkinan berlaku begitu So saya pernah satu file saya ni Amalina, investment saya lah. Saya buat loan, bank tak offer pun MRTT. Saya jadi pelik. Saya kata bank, kenapa tak bagi MRTT? Awak tak takut apa berjadi kat saya? Cumanya apa yang berlaku ialah loan saya tu rendah daripada market value kawasan tersebut. Saya beli rumah tu, saya dapat market value ni 500. So saya dapat dengan satu owner ni jual kat saya 300. So saya buat loan 300 je lah kan. So supaya saya tak payah keluar duit. So dalam keadaan ini, bank pun kata tak apalah, kalau kita lelong pun boleh lelong 400. So bank kata tak payah MRTT. So that was my first case lah. I was very unique with that offer. So saya kata tak apalah. Tapi still saya cushionkan dengan hibah lah. Saya ambil satu hibah yang nilai 500,000 tu dalam RM500. So untuk standby. Kalau apa-apa jadi, ada duit hibah tu yang saya dah bagi tahu isteri untuk bayar hutang tersebut. Jadi rumah tu dapat free. Macam itulah So kena hati-hatilah, persoalan MRTT ni adalah satu isu yang berlaku banyak dalam pinjaman perumahan. Okey, mana lebih baik? MRTT full year 35 years atau 25 tahun saja? Dia macam ni Nashran, kalau kita tak ambil full, kita takutlah kita ambil loan 35 tahun. Kita ambil loan 35 tahun, kita ambil MRTT 25 tahun. So kita meninggal pada tahun 28. Itu kan. Bila loan tu 35 tahun, maksudnya dia ada baki lagi lah 7 tahun. Bila ada baki, maksudnya ada baki principal. Siapa nak bayar? Itu persoalan ni Nashran. Kan? Itu isu yang sering berlaku dengan orang yang cuba jimat dekat MRTT. Itu tak banyak sangat Nashran tau bezanya. Ada yang berlaku tu loan dia 30 tahun. Dia ambil MRTT 5 tahun. Bank kata tak kisahlah apa-apa jadi dalam 5 tahun ni. Baik, kalau dia meninggal tahun ke-6, orang macam ni jenis macam investor. Macam saya sebagai investor, saya ambil 5 tahun saja. Why? Memang saya tak ada niat nak simpan lama pun rumah tu. Tengok-tengok dalam tempoh 5 tahun tu saya tak berjaya jual. Alamak. Kan? Yalah, kita rancang macam-macam. Tengok-tengok tak boleh jual.
dalam tempoh 5 tahun tu. So apa yang berlaku ialah, tengok apa yang berlaku ialah dalam tempoh 6 tahun ke-6 tu apa-apa berlaku ialah tak ada MRTT. So bank akan turun kejar kita. So kalau kejar kita tak ada, masa tu kita tak ada, so dia kejarlah waris kita. So macam mana nak terus bayar ke tak? Oh tak boleh bayar lah tuan, saya mana ada duit. Tak apalah, so bank menggunakan kuasa gadaiannya iaitu untuk melelong. So bila lelong, so rumah tu tergadai lah, rumah tu jadi terlelong lah, terjual lah. Hati-hati ya Nashran jangan, yelah bila kita ambil 25 sedangkan loan kita 35, faham kita punya contribution tu akan jadi lebih murah. Contribution terhadap premium takaful tu lah. Namun dalam keadaan kita nak jimat tu bagaimana pada tahun 26, 27, 28 sampai 35 kalau apa-apa berlaku dekat kita. Alright? Okay, hati-hati Mortgage tanah, lot, taman dapat MRTT juga ke? Dia MRTT ni bukan persoalan jenis hartanah. MRTT ni adalah untuk cover hutang. Okay. So kalau lot tanah, saya tak pasti. Sungguh saya tak ada pengalaman tu. Lot tanah dia cover sekali tak MRTT. Because lot tanah ni bahaya juga dalam keadaan kalau loannya tinggi. Kalau apa-apa jadi kat kita, bank boleh cover ke tak? Mungkin ada lah kot perundi-perundi tanah lain yang ada pengalaman dari segi lot tanah. Mortgage tanah lot. Maksudnya pinjaman perumahan untuk beli tanah lot. Ada je fasiliti tersebut kan. Soalannya adalah adakah bank akan couplekan sekali dengan MRTT. So saya tak ada pengalaman. Yang saya pernah beli tanah lot tu saya beli secara cash, tak pakai loan. Alright, cumanya yang saya faham adalah MRTT ni adalah tujuannya untuk protect loan. Tak kisah jenis property yang kita beli. Alright. Okey, kenapa tempoh disbursement dari bank kepada developer lambat? Dia bukan bank yang lambat Nashran. Dia sekarang ni developer tu yang lambat hantar bil. Mungkinlah saya letakkan saya bukan pihak developer dan saya bukan pihak banker pun. Kerana dia ada stage-stage dia. Pembayaran ni kalau katalah dalam kad developer dengan bank ni maksudnya rumah baru lah. Kenapa bank lambat tu? Kadang-kadang rumah tu tak ada CF lagi. So bila dia ada stage-stage dia, daripada stage kita bayar 10%, kemudian bila developer dah naik 10%, so ada stage-stagenya. Ada stage 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, sampailah stage 3, stage 4. So stage yang keempat tu biasanya bank akan request certified, certificate of fitness, CF. Atau zaman sekarang dikenali sebagai CCC, Certificate of Completion and Compliance. So kalau tak ada, so dekat situ menjadi isu kepada bank untuk release baki bayaran. Alright? It's not about bank lambat, dia berbalik kepada developer tu because nak dapat certification. Contoh developer dah naik 50%, siapa yang sahkan yang bangunan yang dibuat tu dah naik 50%? So developer perlukan pengesahan daripada arkitek. So arkitek kena sign. So arkitek dah sign, dah bill dekat bank, biasanya bank akan release selepas tu. Namun kadang-kadang bank release lambat. Saya boleh setuju juga yang berlaku dekat saya sampai saya kena interest penalty daripada developer kerana bank lambat release. So ini berbalik kepada soal protokol birokrasi dalam bank lah untuk selesaikan bayaran. Saya ingat satu rumah saya lah dekat Nilai tu, saya beli rumah baru. So dalam keadaan ini yang last kali developer pun hantar bil kat saya RM380. Saya kata duit apa ni? Ini charge apa ni? Oh ni charge bank awak lambat bayar pada kami. Saya kata kenapa lambat bayar? Tak tahulah, tanyalah bank. So nak tak nak saya kena bayar. Because why? Soal lambat bayar kepada developer, soal kita dengan bank kita. So sepatutnya saya lah yang kejar pada banker tu kan. Alright, okay, settle Nashran. Okay, kita ada 5 minit lagi tuan-tuan. Pukul 11 dah ni. Okay, 4 makin meriah soalan ni. Soalan Tuan Aiman, apa tugas REN? Okay, perunding hartanah, Real Estate Negotiator. Apa tugas dia? Tugas dia ni adalah seorang yang mahir memudah cara di antara seorang pembeli dan juga seorang penjual hartanah. Dia mahir untuk membantu seorang penjual memasarkan rumahnya. Dia mendapat lantikan daripada seorang penjual rumah. Lantikan bukan daripada pembeli lantikan daripada penjual. Penjual yang melantik dia because penjual yang akan bayar komisen dia. Dia mahir untuk memasarkan. Dia mahir bawa orang pergi viewing. Dia mahir membantu orang ni untuk urusan dia punya pinjaman. Dan dia mahir untuk melantik peguam dan menguruskan pindah milik. Pindah milik tu peguam buat lah. So itu di antara tugas REN. So tugas REN yang utamanya apa? Dia adalah pemudah cara, orang tengah yang menguruskan penjualan hartanah daripada seorang owner kepada seorang pembeli. Okey, so dekat situ apa pendapatannya iaitu sudut komisen. Berapa persen? Paling maksimum 3%. Kalau owner nak bagi lebih, boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya owner minta kurang kan. Alright, so Amalina, Tuan Herman prefer MRTT ke MRTA atau MLTT MRTA? Okey, Amalina, yang asasnya saya prefer T ujung dia. Kerana T adalah takaful, A adalah assurance, A conventional. So
Tak eloklah macam kita sebagai orang Islam ambil konvensional kan, because assurance tu konvensional. Bila konvensional maka dia terbalik dan terbabit dengan riba. So kan dalam ayat Quran kan Allah memerangi orang yang mengamalkan riba. Jadi confirm A belakang buang. So MRTT ke MLTT? So bagi saya prefer MRTT. Ia totally satu produk yang cover cerita hutang kita kalau apa-apa jadi. Kalau Amalina nak ada satu MLTT ni macam hibah lah, macam family takaful plan kan. Kita nak ambil 500,000, apa-apa jadi, hutang saya tinggal 200, takaful still bayar 500,000. Tolak 200 kepada bank untuk bagi hutang, 300 dapat ke waris kita. Boleh, tak perlu digandingkan dalam kita punya loan rumah lah. Loan rumah biar MRTT cover, dia cover bagi hutang, settle, supaya premium tak tinggi. The moment Amalina ambil MLTT untuk rumah, so dekat situ yang menjadikan dia punya premium contribution jadi tinggi. So make sure just ambil, bagi saya lah, nasihat saya dalam live ni adalah ambil MRTT supaya cover baki loan kita saja. Cukup lah. Apa-apa jadi, bank pun keluarkan redemption statement, bagi dekat takaful bayar saja baki loan tersebut. So automatic rumah tu jadi free. So bank kena discharge, bank kena keluar daripada kita punya grant. Keluarlah, hutang awak dah habis kan. So sila keluar. So sekarang ni persoalannya, kalau kita meninggal, kalau kita ada buat hibah atas nama isteri, tak ada masalah. Hak kita satu persatu terhadap pemilikan rumah tu dapatlah kat isteri kita. Tapi kalau tak ada tulis apa-apa, hibah, wasiat dan sebagainya, maka dia akan pergi kepada faraid. So faraid ada pecahan ni lah mengikut pada ahli keluarga yang masih ada. Kalau isteri ada anak lelaki, ada anak perempuan, kalau mak ayah masih ada, so dia berbalik kepada pecahan tersebut. Okay, Amalina? Alright. Okay, Nashran, thank you very much. Okay, Muin. Oh, ini legend ni tanya soalan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muin. Ada klien pernah tanya, andai kata loan 35 tahun, MRTT 25 tahun saja. Boleh ke pada tahun 24 dia refinance dan subscribe MRTT secara saja tambahan? Okay, this is a very good question. Perlu ke pada tahun ke-24 dia top up MRTT-nya? Jawapan saya tak perlu. So bagi saya, Muin, kalau dia dalam keadaan taktikal 35 tahun loan, bank lepaskan dia untuk ambil MRTT 25 tahun. So dekat sini ada jarak 10 tahun tu. So bagi saya, cushionkan dengan hibah. Tak perlu top up MRTT. Dia jadi leceh. Dia punya premium apa semua tu jadi haywire. Just top up dengan hibah. Hibah ni maksudnya apa? Hibah lah lagi baki 10 tahun tu kita anggarkan baki hutang ada 200,000. Jadi ambil hibah 200,000. Tengok-tengok panjang umur sampai 35 tahun survive. Tak ada apa-apa berlaku kan. Alhamdulillah. Jadi yang hibah tadi, kalau kita dah tutup, dah settle, so kita boleh dapat sedikit cash value daripada hibah tersebut. MRTT, kalau kita survive sampai hujung loan, katalah 35 tahun kan, wallahualam, siapa kat sini boleh jamin dia boleh hidup sepanjang loan tersebut 35 tahun. Sudah tentu tak ada siapa berani jamin kan. So dalam keadaan itu, kalau kita survive, MRTT kosong, tak ada cash value. Because why? MRTT ni hanya standby sepanjang kita punya loan tenure. Ready aja takaful tu, follow aja kan. Tengok-tengok sampai hari terakhir kita bayar tu, alhamdulillah kesihatan okey, Allah panjangkan umur, so kita settle. So bank pun discharge, dengan MRTT kita settle, tutup terus. Kita tak dapat apa-apa cash value. Okay, so itulah pandangan saya lah. So saya ada banyak klien yang berada dalam situasi begitu. Tuan Aiman, saya punya MRTT cover dalam 200,000. Loan saya 300. Adakah perlu saya top up MRTT? Jawapannya saya punya tactical adalah tak perlu top up MRTT. Just ambil hibah. Hibah ambil lah 100. 100,000 tu yang tak di cover tu. So 100,000 tu kalau panjang umur, selesai bayaran apa semua, so at least kita nak tutup hibah tersebut, kita ada cash value sikit lah yang kita dapat daripada situ. Dalam takaful, dia tak panggil simpanan, dia panggil cash value. Sedikitlah amount yang takaful berikan sebagai kita boleh survive sampai selesai. Alright, Muin? Are you okay? Okay, last question. Okay. Pukul 11 dah ni tuan-tuan puan. Nampak tak tuan-tuan puan? Dia lagi lah malam, lagi pukul 11. Lagi ramai masuk, soalan pun makin padu. Itu yang jadi macam, saya rasa Nabil kita kena buat live pukul 11 lah, baru semua selesa kan. Saya pun macam tuan-tuan puan juga. Pukul 8, 9 ni peak hour, kita nak urus anak, makan kan, ada anak nak mengaji dan sebagainya kan. So kadang-kadang kita kena buat kerja apa semua kan. So sedap masa ni lah sambil baring nak tidur tu kan, tengok sekejap kan. Okey lah. Right. Okey, kalau ambil MRTT, okey dah ambil MRTT, hibah kena ambil lain kan tuan? Ya. Tahun Amalina dah jadi penyakit tahun dah saya. Ya betul Amalina. Kalau ambil MRTT, hibah tu kita subscribe lain lah. Tak perlu dengan bank yang sama pun. Kita ambil takaful daripada manalah kalau ada kawan-kawan perunding takaful kan. Minta dengan dia keluar quotation. Saya nak tambah, saya nak buat 100,000 contoh. Okay, Amalina? Alright.
Okey Muin, alright, thank you sir, jelas. Okey, Nabil ada apa-apa soalan lagi ke yang saya kena raikan daripada himpunan soalan-soalan di TikTok, di Facebook dan sebagainya? Alhamdulillah lah, jadi kita rasa seronok lah tuan-tuan. Saya dengan sedikit ilmu, pengalaman yang Allah hadirkan, pinjamkan dalam hidup saya ni, saya cuba sampaikan pada tuan-tuan. Dan kenapa pun bagi pinjam. So kita sampaikanlah barang yang kita kena pinjam tu, tak ada apa saya rugi pun. Kan? So saya suka ambil peluang tu, okeylah bolehlah dalam pukul 11 lebih kurang ni kan. Supaya apa? Ramai hari ni. Contoh malam ni kita lihatkan rata-rata di beberapa tempat live ni, Erman Taib profile, Erman Taib page ni dalam 50 orang. So ini 50 orang, macam satu dewan dah. Dewan kami tu boleh muat 50 orang. 50 orang belajar sesuatu malam ni kan. Kan seronok kan. Alright. Okay. Tuan Aiman, berbalik kepada soalan MRTT tersebut. Andai kata dia ambil untuk tempoh 30 tahun. Tetapi berjaya dilansaikan sebelum tempoh tersebut. Boleh tak kita tuntut cash value daripada MRTT tersebut? Boleh? Rauzah, tak ada masalah pun. Dia macam kita tutup lah MRTT. Ada cash value dalam tu. Kan? Contoh, yelah bagus juga kan Rauzah kan. Contohnya, loan 30 tahun. Kita ada duit lebih, kita ambil flexi loan. Tiap-tiap tahun kita bayar lebih. Bagi tahu, ingat nak bayar lebih ni kena bagi tahu bank. Dia bukan simply kita bayar lebih, anggap bank faham. Tak, bank takkan faham. Bayaran lebih tersebut, bank anggap sebagai advance payment. Contoh ada seorang tu dia nak pergi luar negara, ada tugasan luar negara setahun. So dia malas pening tiap-tiap bulan nak bayar loan, takut dia lapse. So apa dia buat? Dia bayar terus setahun. So pada mata bank, bank akan masuk dalam floating account yang bank akan sedut setiap bulan untuk tolak dia punya installment bulanan tu. So dalam keadaan ini Rauzah, katalah dalam keadaan kita bayar prinsipal, dapat duit bayar prinsipal, bayar duit prinsipal, duit hutang kita makin kurus, makin kecil. So dalam keadaan itu kita settle lebih awal kan. Tengok-tengok MRTT kita patut 30 tahun. So kita tutup, kena bagi tahu takaful saya nak tutup MRTT pasal apa nak tutup? Saya dah habis bayar dah pun. So ada cash value. Kerana apa? Amount yang belum di cover. Contoh kira macam ni lah Rauzah, senang cerita. 30 tahun MRTT kita 30,000. Contoh premium yang kita kena bayar, takaful contribution yang kita kena bayar 30,000 untuk perlindungan 30 tahun loan tersebut. Maksudnya setahun 1,000. So pada tahun ke-10 kita dah settle kan. Tahun ke-10, tahun ke-15 ke kita dah settle. So persoalannya sekarang ni ada lebih tak? Jawapannya ada. Because why? Kita tak gunakan coverage yang tahun-tahun yang tidak perlu tu. So adakah akan dapat 1,000? Jawapannya tidaklah. Cash value daripada contribution tersebut. Tak banyak lah tapi still sikit tapi still ada. Alright, thank you very much Nabil. Soalan-soalan tiada dah. Jumpa next week. Alright, beres Nashran. You okay Nashran? Selamat pengantin baru Nashran kalau tengok pada gambar tu. Okay. Tahniah, maksudnya orang muda lah Orang muda tanya soalan ni saya tak kasih can ni. Cuma saya tengok Tuan Hazbilah ada lagi ke Tuan Hazbilah? Kalau nak tanya soalan boleh lagi Tuan Hazbilah. Tapi jangan bimbang Tuan Hazbilah, nanti kita akan jumpa. Nabil nanti Tuan Hazbilah nak jumpa kita. Dia nak belajar lagi tentang hartanah, tentang investment. Dan tuan-tuan puan pun. Siapa yang berkeinginan nak belajar lebih lanjut tentang property investment dan sebagainya, dialu-alukan. InsyaAllah boleh sama-sama kita saling memberi kebaikan dan manfaat sama satu sama lain. Okay, baik. Okay, baik. Thank you very much Amalina, fantastic. Okay, Rauzah, terima kasih banyak Tuan atas pencerahan sangat jelas. Okay, so kalau tak ada apa dah tuan-tuan puan, terima kasih banyak semua di atas kehadiran tuan-tuan puan. 11 lebih pun masih ramai lagi, which is okay. Tak apalah, next week kita buat awal sikit lah. Mungkin dah terlalu lewat kot pukul 10. Nantilah saya tengok macam mana. Kita akan tengok data, because Facebook kita boleh tengok data orang masuk pukul berapa. So kebanyakannya ramai yang masuk pukul 10 ke atas. Sebab tu yang kita start pukul 10 tu. Start pukul 9 lemah, orang tak ramai masuk. Tapi bila dah dalam keadaan dah hujung-hujung tu, barulah ramai yang masuk kan. Okay lah. Alright, so dengan itu tuan-tuan puan, terima kasih banyak. So adakah malam ni tuan-tuan puan telah belajar sesuatu dan boleh ubah sesuatu dalam kehidupan kita yang satu ni? Kalau saya boleh capai 3 perkara tersebut dalam live session ni, mohon tulis nombor 10 tuan-tuan puan. Maksudnya 10 markah lah. Maksudnya tuan-tuan puan belajar sesuatu tak? Itu yang penting kan. So seronok-seronok kita buat live ni, seronok berborak, seronok bercerita tu bagus. Tapi yang penting adalah orang yang dengar tu belajar ke tidak. Saya cubalah tuan-tuan, saya selesa kalau saya sampaikan tu dengan ada slide, dengan ada whiteboard, saya boleh melukis dan sebagainya kan. So yang ni saya cuba dengan keupayaan saya menerangkan secara verbal saja. So adakah saya berjaya untuk capai tersebut? Saya harap sangat. Okay, baik. Okay Tuan, dah jadi bapa dah. Oh, okay. Tahniah. Tahniah Nashran, Alhamdulillah. Alright. Zaidi Ismail, okay. Terima kasih Tuan Zaidi Ismail. Alhamdulillah, thank you very much. Ini kalau Tuan Guru saya Zaidi Ismail ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Guru saya Tuan Zaidi Ismail. Zaidi Ismail ni ramai nama Zaidi Ismail. So
saya harapkan mungkinlah ini jadi semai tunggu saya. Tapi kalau bukan pun saya ucapkan terima kasih juga. Banyak soalan kawan-kawan kita tanya, adakah yang adalah sama yang saya nak tanya? Okey, boleh. Alright, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, 10/10 semua. Okey, fantastic. So, insyaAllah tuan-tuan jumpa lagi di sesi live akan datang. Dan satu lagi tuan-tuan, sebelum beransur, saya nak bagi tahu, setiap pagi saya ada buat live, pukul 8.30 atau pukul 9. Setiap malam, saya akan baca satu artikel yang power, yang berceritakan tentang kisah kejayaan dan juga inspirasi kejayaan. So, saya akan ambil rumusan tersebut dan sharekan dalam tempoh 15 ke 20 minit setiap pagi. So tuan-tuan pagi-pagi nak dengar sedikit kisah, inspirasi, prinsip, kejayaan dan sebagainya, joinlah live saya pada pagi esok insyaAllah. Alright, so dengan itu tuan-tuan, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.